Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari dan salam sejahtera kepada semua rakan media. Pertama, terima kasih kerana hadir pada tengah hari ini. Kerana yang rakan media sedia maklum, sidang media pada tengah hari ini berhubung dengan kejayaan pihak polis menangkap Long Tiger pada 28 Disember jam lebih kurang 3.15 petang. Pasukan polis daripada Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman dan juga Jabatan Siasatan Jenayah daripada IPK Johor telah berjaya membekas Long Tiger di sebuah rumah di Sungai Petani, Kedah bersama dengan seorang lelaki berusia 48 tahun yang dipercayai disyaki terlibat dalam melindungi Long Tiger. Hasil daripada siasatan jalankan dan seluruh siasat susulan di antara jam lebih kurang 7.25 malam hingga 29 Disember jam lebih kurang 3 pagi, pihak polis telah membuat dua lagi tangkapan ke atas dua lelaki Melayu di Batu Pahat, Johor yang dipercayai bersekongkol dengan suspek. Suspek yang ditangkap ini berumur 36 tahun dan 38 tahun dan salah seorang suspek yang ditangkap ini mempunyai rekod lampau jenayah dan dadah. Turut dirampas adalah sepasang gari dan sebatang pemotong besi. Siasatan dijalankan mengikut peruntukan di bawah Seksyen 224 Kanun Kesiasaan, dan jika disabit kesalahan boleh dihukum penjara selama 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Polis Johor telah membuat satu laporan polis berkaitan dengan penularan gambar Long Tiger yang ditangkap oleh pihak polis, di mana ianya boleh mengganggu siasatan dan operasi susulan yang sedang dijalankan. Pihak polis Johor memandang serius berkaitan dengan kes ini dan tindakan tegas akan diambil dan siasatan dijalankan di bawah peruntukan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, dan jika disabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak lebih daripada RM50,000 dan penjara tidak lebih daripada setahun atau kedua-duanya sekali. Polis Johor juga tidak akan berkompromi ataupun melindungi mana-mana pihak yang terlibat dalam sebarang perbuatan jenayah yang berlaku di Johor. Dan orang awam dinasihatkan agar tidak memviralkan benda-benda yang melibatkan operasi polis, tuan-tuan. Ada apa-apa soalan? Ada elemen kecuaian ke yang menyebabkan Long Tiger melarikan diri? Dalam isu ini, untuk makluman rakan media, memang elemen-elemen ini sedang disiasat. Untuk makluman rakan media, ada 4 anggota, seorang berpangkat sarjan dan 3 korporal daripada yang terlibat dalam bertanggungjawab di mahkamah tangkap ni, yang telah pun kita telah buka kertas siasatan di bawah Seksyen 223, iaitu pejabat awam yang menyebabkan kecuaian sehingga OKT melarikan diri. Kesemua anggota ni berusia di antara 33 hingga 57 tahun. Itu yang melibatkan 4 anggota yang terlibat secara terus. Mereka telah ditahan kerja sekarang, sementara menunggu proses siasatan dan kertas siasatan siap untuk mereka dituduh di mahkamah kalau ada cukup bukti, tuan-tuan. Di samping 4 anggota ini, pihak polis Johor juga telah membuka kertas siasatan tata tertib ke atas Ketua Polis Daerah, Ketua Polis Balai dan juga seorang inspektor ketetapan awam daripada Balai Tangkap. Ini kita siasat di bawah kertas siasatan tertib kerana dari segi aspek penyediaan, tuan-tuan. Kalau nanti kita dah siap kertas siasatan tertib, kita akan panjangkan kepada JIP Bukit Aman untuk penilaian dan tindakan susulan, tuan-tuan. So ini yang kita dah ambil tindakan terhadap anggota dan pegawai-pegawai yang terlibat. Seperti mana yang saya selalu tekankan, di Johor, tuan-tuan, kita beri penumpangan khusus dari segi aspek kebertanggungjawaban dan penyediaan Ketua Polis Daerah, tuan-tuan, yang sepatutnya menyelia dan memeriksa lokap-lokap dan sebagainya, tuan. Datuk, selain kecuaian yang Datuk cakap, adakah Datuk melihat perkara ini berlakunya ketidakseriusan anggota yang bertugas? Kerana kalau diikutkan, bukankah lokap tu harus dikunci tu?
Sebab tu saya kata, siasatan kita dijalankan secara terperinci ya, dari segi aspek kecuaian, dari segi aspek penyeliaan yang melibatkan pemeriksaan di lokap-lokap, sama ada lokap-lokap yang di mahkamah ataupun lokap-lokap di IPD ataupun di balai, tuan-tuan. Sebab tu tindakan tertertib juga kita akan ambil ke atas OCPD dan juga Ketua Polis Balai, tuan. So, kalau berbalik kepada tangkapan Long Tiger, ketika tangkapan tu, berapa orang yang ada dalam rumah tu? Ketika tangkapan dilakukan ada dua suspek dan juga seorang lelaki lah yang berusia 46 tahun. Kalau ikut maklumat yang kita dapat awal, dia kalau ikut pendedahannya katanya dia Long Tiger dah kenal lelaki inilah sejak melalui Facebook sejak 2020 lagi. Jadi hubungan dia orang kenal melalui Facebook. Dato', ada cuba untuk Long Tiger meneruskan ke negara jiran ke sana? Memang itulah rancangan Long Tiger, sama ada dia nak menyeberang ke Indonesia ataupun ke Thailand. Itu pergerakan dia dari lari dan tertangkap ke Sumatera. Itu yang kita tangkap bagi dua orang tu. Dan kita pun sedang menjalankan siasatan. Kita soal siasat dan siasatan susulan. Memang ada suspek-suspek yang terlibat membantu dia. Ada yang membantu membeli SIM card, ada yang membantu memotong gari dia sebagainya, ada yang membantu membawa dia pergi daripada Tangkak, kemudian pergi ke Batu Pahat, dari Batu Pahat ke utara. Memang ada orang. mereka ni dibayar ke? Ada dibayar ke? Siapa? Siasatan masih dijalankan. Nanti kita akan dapat gambar yang jelas selepas siasatan lengkap. Kita pun baru tangkap 2 lagi suspek semalam. Mungkin ada lagi tangkapan yang kita akan buat. Mungkin lepas tangkapan kesemua yang terlibat ni, kita akan dapat gambar yang jelas. Sama ada mereka ni dibayar, mereka ni bersekongkol, mereka ni sengaja melepaskan Long Tiger, kan? Siapa yang membiayai pembolosan ini. InsyaAllah kita akan dapat, kita akan ambil tindakan. Empat lah, termasuk Long Tiger 4 lah. Status pasangan suami isteri sebelum itu? Status pasangan suami isteri yang ditahan sebelum ini? Tak salah masih ada 5 ni. Yang suami isteri tu. Dah bebas lah. So, apa hubungan dua lelaki ditahan di berdekat dengan Long Tiger tu? Ini membantu dia. Satu tu membantu dia beli SIM card. Satu lagi membantu dia memotong gari. Ada lagi? Kat mana? Dalam tahanan polis lah. Anggota yang tahan kerja tu sejak bila tu? Sejak kejadian tu? Sehari lepas kejadian. Biasanya tahan kerja ni tuan-tuan, kita hanya tahan kerja apabila anggota atau pegawai ni dituduh di mahkamah, kan? Tapi kes ni serius, melibatkan pembolosan. Jadi walaupun mereka ni belum dituduh di mahkamah, baru disiasat, baru kita sedang dibuka, kita dah tahan kerja dia orang, 4 orang ni. So, sekarang ni Long Tiger akan diberi kawalan lagi ketat ke oleh pihak polis? Tak dengar apa? Adakah dia akan diberi kawalan yang lebih ketat mengelak kejadian bulan ini? Kita dah ada SOP lengkap. Sama ada dah waktu kita escort pergi ke mahkamah ke, waktu kita letak dalam lokap mahkamah, memang dah ada SOP. Cuma isu ini kecuaian dan penyeliaan. Ada lagi? Saya suka juga tuan-tuan nak memberi, bukan beri nasihat tak ada tuan-tuan. Saya tak beri nasihat. Saya telah mengambil tindakan terhadap tindakan sama ada pegawai polis, orang awam, anggota polis yang memviralkan maklumat-maklumat sulit ataupun gambar-gambar operasi yang diperolehi di dalam Facebook. Setakat ini untuk makluman rakan media, yang seorang individu ni suspek daripada yang pemilik kepada Facebook Jebat JD yang memviralkan gambar tangkapan dalam Facebook dia, kita pun dah buka kertas siasatan di bawah Seksyen 233 atau komunikasi dan multimedia. Kita dah kenal pasti siapa pemilik Facebook ni, berusia 47 tahun, berasal daripada Kelang. Dia ni bekas anggota polis. So, kita dah buka kertas siasatan. Yang kedua, saya pun dah ambil tindakan terhadap
seorang anggota polis saya daripada Johor, anggota polis berpangkat korporal berusia 30 tahun dan seorang pegawai polis berpangkat SAC, Senior Assistant Commissioner, yang terlibat dalam kecuaian menyebabkan kebocoran maklumat arahan saya di tempoh hari pada 16 hari bulan itu. Itu yang saya katakan, sama ada orang awam, pegawai polis, anggota polis yang terlibat meviralkan benda-benda sulit, saya akan ambil tindakan. Tak kira lah pangkat apa pun. Yang saya ambil ni pangkat SAC. Kita dah buka kertas siasatan. Bawah Seksyen 203 kan. Mendedahkan maklumat sulit. Ini kalau disabit kesalahan 1 tahun penjara ataupun denda 1 juta kan. So saya tak nak bagi apa-apa tuan, saya akan ambil tindakan. So hentikan sebarang tindakan, jangan terlalu gairah nak meviralkan, nak menjadi orang pertama menyebarkan berita-berita melibatkan operasi polis. Dengan pendedahan melalui Facebook ataupun TikTok sebagainya, ini menjejaskan operasi susulan pihak polis. Orang mungkin tak sedar. Dia mungkin nak banyak orang like dia punya Facebook. Dapat dikesan, kita akan tangkap. Tidak ada tolak ansur tuan. So lain kali jangan buat benda-benda ni. Ada lagi soalan? Habis? Tak ada? Kalau tak ada, terima kasih banyak. Gambar tak ada. Nanti kita bagi gambar kemudian. Gambar banyak dalam Facebook, ambil dari Facebook. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ialah sebuah stor memproses minyak pelincir motosikal tiruan akhirnya terbongkar apabila diserbu pihak berkuasa KPDN-KK di Bukit Lancong petang kemarin. Yang dianggarkan bernilai lebih RM100,000. Pemilik premis terbabit mengimport minyak pelincir daripada Singapura dan dipercayai turut membeli minyak pelincir terpakai dari bengkel motosikal sekitar Lembah Kelak. Kami bukan nombor 1 di dunia, tetapi anda berhak menjadikan kami nombor 1 pilihan anda. Terdapat berbagai jenama popular yang berkualiti di pasaran, tetapi anda kena berhati-hati kerana anda tak pasti ianya original atau tiruan.